Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir al-Juhani, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang berwuduk dengan mengelokkan wuduknya. Lepas tu dia bersemayam 2 rakaat dengan mengadapkan hati dan wajahnya kepada semayang, mana betul-betul dia tumpu kepada semayangnya. Bila kata tumpu ni maknanya dia tidak, fikiran dia tu tidak belah bagilah, tidak cerita hak tu cerita hak ni lah, tidak ikut apa ni, bisikan-bisikan syaitan dan lintasan-lintasan hati tu dia tidak tahu. Kalau orang boleh buat lagu ni, wajabat lahul jannah, kerana dia telah khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk dalam sembahyang itulah hak itulah yang dikehendakinya. Tapi dengan syarat lain lah, tidak ada benda-benda lain yang menghalang dia daripada masuk ke dalam syurga lah. Syarat tu bukan kata semata-mata ni. Kalau ada hak lain yang menghalang dia daripada masuk syurga, tak boleh juga. Tak boleh juga. Kemudian tu, lepas pada tu dia melakukan syirik, baru kita kata tak boleh. Tapi dengan perbuatan tu, kalau tidak ada halangan hak lain, boleh masuk syurga, pasti masuk syurga dia tu. Tapi kalau ada hak lain penghalang dia tu, tak boleh. Begitulah juga banyak di dalam hadis kan, kalau dia orang ni gini-gini, dia akan dapat gini-gini kelebihan. Mengikut ramai juga ulama, mereka katakan kalau dalam hadis tersebut gini-gini kelebihan dia, kalau tidak ada penghalang dia, kalau ada penghalang dia, iaitu dosa besar misalnya, tak dapat. Itu di antara penghalang. Jangan ada dosa besar. Kalau tak ada dosa besar, maka dapatlah apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis tu, kelebihan gini-gini. Biasanya ada sebut kelebihan gini-gini tu, hak ni dalam keadaan tidak ada penghalang berupa dosa besar. Kalau ada hak dosa besar, tak boleh. Jadi mereka katakan serupa dengan hak dalam hadis-hadis ni, hak fadilah, tentang kelebihan, tentang hadis-hadis targhib apa tu, dia kira serupa dengan hak doktor katalah, kalau makan goni jadi sihat. Hak ni vitamin goni. Kalau makan hak ni, ini makanan ni jadi menggemukkan seseorang itu. Kalau dia makan hak ni, setiap hari jadi gemuk. Mana hak dia kata tu betul, tetapi kepada orang yang tubuh dia sihat dalam keadaan biasa. Tapi kalau tubuh dia tu tidak sihat, dia ada penyakit, makan pun tak ada apa kata dia. Gitu. Makan telur berapa butir sehari pun tak ada apa, minum susu banyak tak jadi gemuk. Jadi maknanya kepada orang yang sihat. Begitulah juga kelebihan ataupun hak dikatakan gini-gini dapat diampunkan dosa gini-gini tu, kalau dia tidak ada dosa besar. Kalau ada dosa besar, hak inilah yang menghalang dia. Jadi khasiat tu tak ada, tak memberi kesan. Khasiat tadi. Khasiat tu barulah memberi kesan apabila tubuh dia bersedia. Tubuh dia bersedia, roh dia tu bersedia bila? Apabila dia tidak ada dosa besar. Kalau hak tubuh kita ni barulah ada kesan khasiat tadi bila tubuh kita ni tidak ada penyakit besar-besar. Kalau ada penyakit besar-besar, TB kalau kita kata apa kata dia kena hilang hak tu dulu. Begitulah. Babul fathi 'ala al-imam fi shalah. Ini bab menegur imam dalam sembahyang. Orang panggil fath, bukan buka kepada tu imam dah, mana tegur. Tu imam baca salah, kita tegur dia. Tu imam buat salah, nak sujud 3 kali misalnya kita. Nak bangun tak ada tahiyat, kita tegur dia. Itu fath. Tetapi fath ni lebih banyak digunakan untuk tegur bacaan.
Lepas tu Imam Abu Daud buat mari hadis ni. Hadis ni tapi hadis ini tidak kuat. Hadis ini dhaif kerana adanya Yahya bin Kathir Al-Kahili layyinul hadis, dhaiful hadis. Daripada Musawwar bin Yazid Al-Maliki. Musawwar ini ada yang mengatakan dia ni dan dengan Nabi, ada yang mengatakan dia ni tidak. Jadi ada yang kata dia ni sahabat, ada yang mengatakan dia ni tidak. Mana atas dasar tidak jelas gitu pun boleh jadi lemah juga hadis ini. Musawwar. Tetapi ada juga ulama yang menyebutkan Miswar, serupa dengan Miswar bin Makhramah, sahabat Nabi. Tapi kebanyakannya menyebutkan Musawwar di sini. Bin Yazid Al-Maliki, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Yahya berkata, Yahya Al-Kahili itu berkata, hak ambil daripada Musawwar. Kadang-kadang dia kata, syahidtu Rasulullah, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sembahyang. Jadi kalau kita mengambil kira hak ni, syahidtu ni tentu dia sahabat, sebab dia ikut serta dalam sembahyang tu. Dan dia dengar Nabi tak baca, mana dia sahabat. Tetapi kalau hak sebelum ni, sebab ada khilaf kan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak semestinya dia tengok. Boleh jadi dia dengar cerita daripada orang lain, dia sendiri tidak tengok. Itu tujuan Imam Abu Daud buat mari tu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa beza dia? Maknanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi shalah. Gitulah sambungannya. Ataupun ni Yahya berkata, kadang-kadang dia kata syahid tu, menunjukkan dia ni dia dengar. Jadi kalau dia dengar, dia ikut serta dalam sembahyang itu, bermakna dia sahabat, menunjukkan dia sahabat. Jadi Nabi SAW baca sesuatu ayat, lepas tu dia tidak baca ayat sekian-sekian dengan terlupa. Lalu lepas sembahyang tu adalah satu orang kata kepada Nabi SAW. Hak kata begitu tu mengikut riwayat yang lain ialah Ubay bin Ka'ab. Wahai Rasulullah, kau telah tinggalkan ayat ni. Lepas tu dia kata, apa yang kamu tidak peringatkan aku? Peringatkan aku. Sulaiman dalam hadisnya berkata, sebab Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu dia kan, Muhammad bin Al-Ala dan Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimashqi. Sulaiman dalam hadis dia berkata, jadi dalam hadis Muhammad ibn Al-Ala tak ada lah ni. Qala, yani orang tu berkata, saya ingat kau ayat tu mansukh, yang Nabi tak baca tu boleh jadi mansukh. Sulaiman berkata, qala haddatsana Yahya bin Katsir. Sulaiman berkata, qala, yani Marwan bin Muawiyah. Marwan bin Muawiyah berkata, haddatsana Yahya bin Katsir. Yahya bin Katsir meriwayatkan kepada kami. Gitu. Dia nak ceritanya beza tu di antara dua orang tu guru dia. Hak seorang tu hak seorang tu kata, Sulaiman kata dalam hadis dia, saya ingat kau sudah mansukh. Maknanya hak seorang lagi tu tak kata lagu tu lah. Lepas tu Sulaiman kata, tok guru dia ni kata, iaitu Marwan bin Muawiyah, haddatsana Yahya bin Katsir. Gitu beza dia. Maknanya hak tadi Yahya Al-Kahili tadi, hak sebut Yahya Al-Kahili tadi, itu adalah mengikut riwayat Muhammad bin Al-Ala, bukan riwayat Sulaiman bin Abdurrahman, bukan.